Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Rakyat Jepun memberi sokongan kuat kepada Menteri Bertanggungjawab Memerangi COVID-19 Taro Kono untuk menjadi Perdana Menteri seterusnya. Tinjauan pendapat yang dilakukan oleh akhbar Yomiuri Shimbun mendapati Kono memperoleh 31.9% sokongan mengatasi bekas Menteri Pertahanan Shigeru Ishiba yang mendapat 21% sokongan. Ini diikuti bekas Menteri Luar Fumio Kishida yang menerima 12 sokongan. Pada Jumaat lepas, Perdana Menteri Yoshihide Suga mengumumkan bakal meletak jawatan hujung bulan ini. Angka korban akibat taufan Aida yang membadai Timur Laut Amerika Syarikat seminggu lepas meningkat kepada sekurang-kurangnya 50 orang. 17 daripadanya dilaporkan di New York. Gubernurnya Kathy Hochul berkata kebanyakan mangsa terperangkap dalam apartmen bawah tanah yang ditenggelami air. Nilai kerosakan yang disebabkan oleh taufan kategori 4 itu kini mencecah lebih $50 juta. Di New Jersey, 27 kematian direkodkan dengan 4 orang masih hilang. Manakala 13 kematian dicatatkan di Louisiana dengan hampir 600,000 orang masih terputus bekalan elektrik. Sementara itu, satu kejadian amok dilapor di Florida. Seorang lelaki yang memakai perisai badan menembak mati 4 orang. Ini termasuk seorang ibu, bayi dan neneknya. Seorang lagi mangsa lelaki berusia 40 tahun. Sheriff Polk County, Grady Judd mengesahkan suspek turut melepaskan tembakan beberapa kali ke arah seorang kanak-kanak perempuan berusia 11 tahun. Dia diterbangkan ke hospital untuk menjalani pembedahan dan dijangka selamat. Suspek yang juga bekas Marin berusia 33 tahun kemudiannya berbalas tembakan dengan polis sebelum menyerah diri. Taliban telah memberi jaminan keselamatan kepada pekerja bantuan kemanusiaan dan akses bantuan ke Afghanistan. Jaminan itu diberikan ke pimpinan Taliban semasa bertemu Setiausaha Agong bagi Hal Ehwal Kemanusiaan dan Penyelaras Bantuan Kecemasan PBB, Martin Griffiths di Kabul. Demikian dimaklumkan jurucakap PBB Stephanie Dujarric menerusi satu kenyataan. Afghanistan kini terjerumus dalam krisis kemanusiaan yang menjejaskan 18 juta orang atau separuh daripada populasinya. Dalam pada itu, kira-kira 1,000 orang masih terkandas di lapangan terbang antarabangsa Mazar-i-Sharif, utara Afghanistan buat hari kelima berturut-turut. Ini termasuk berpuluh-puluh rakyat Amerika Syarikat dan Afghanistan yang memegang visa ke Amerika atau negara-negara lain. Mereka terpaksa menunggu kelulusan daripada Taliban untuk meninggalkan negara itu. Keadaan itu mencerminkan kesukaran yang dihadapi kerajaan negara asing untuk berurusan dengan Taliban yang masih belum membentuk kerajaan. Tentera elit Guinea mendakwa telah menggulingkan Presiden Alpha Conde. Ketua undin itu, Mamadi Damboya, berkata mereka juga telah membubarkan kerajaan dan perlembagaan selain menutup pintu sempadan darat dan udara. Menurutnya, kemiskinan dan pelakuan rasuah dalam memerangi pandemik COVID-19 menjadi punca mereka menggulingkan Conde. Kementerian Pertahanan Guinea bagaimanapun mempertahankan bahawa cubaan merampas kuasa telah digagalkan. Namun, satu video tular menunjukkan Conde ditahan pasukan bersenjata. Video itu mula tular selepas insiden tembakan di sekitar Istana Presiden di Ibu Negara Conakry. China mengekalkan dominasi di Tamasya Paralimpik apabila muncul juara keseluruhan pada edisi Tokyo 2020 dengan 96 emas, 60 perak dan 51 gangsa. Britain di tempat kedua memungut 41 emas, 38 perak, 45 gangsa. Tempat ketiga milik Amerika Syarikat dengan 37 emas, 36 perak, 31 gangsa. Tuan rumah Jepun pula mengakhiri kempen di tangga ke-11 dengan pungutan 13 emas, 15 perak dan 23 gangsa. Dalam pada itu, perenang Ukraine Maxim Krypak yang bertanding dalam kategori S10 kecacatan fizikal berada dalam kelas tersendiri selepas muncul sebagai atlet paling cemerlang di Tokyo. Krypak berjaya merangkul 5 pingat emas, 1 perak dan 1 gangsa. Bola sepak kelayakan Piala Dunia 2022 zon Eropah, Spanyol merampas kedudukan teratas kumpulan B selepas menundukkan Georgia 4-0. Skuad kendalian Luis Enrique kini mengumpul 10 mata, 1 mata mengatasi pesaing terdekat Sweden. Namun Sweden masih memiliki kelebihan 2 perlawanan. Dalam satu lagi aksi, Kosovo dan Greece seri 1-1.
Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.